Haji kan? Itu so istighfar. Jadi kita bukan saya kata, Allah sebut dalam Quran. Itu dia ayat tuan-tuan tu. Tuan-tuan, surah Nuh ayat 10 hingga 13 tu. Muka surah apa? 56. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaihi midrara wa yumditkum bi amwali wa banina yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, istighfarlah. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Nescaya dia akan mengirimkan hujan kepada kamu dengan lebat. Dia memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kenapa? Kamu tak percayakah dengan kebesaran Allah? Mana ada related istighfar dengan hujan turun? Biar betul Faham tak ni? Kalau nak bagi hujan turun, buatlah pembenihan awan ke apa-apa. Salih al-Syamat. Zuriat keturunan, nak bagi ada anak, pilah makan amalan, makan-makan ke apa. Kan logik lah makan masuk dalam perut, sekejap lagi dia jadi bla bla bla. Ni istighfar kot. Tak Allah tanya apa? Awak kamu tak percaya kan? Kamu tak percaya kan dengan kebesaran Allah? Ni Allah tanya kita ni, kamu tak percaya kan? Kamu nak rezeki pada Allah. Allah suruh istighfar. Awak tak percaya kan? Apa dalil tak percaya tu? Tak buat. Kita sendiri tak percaya kita ada dosa, tuan-tuan. Apa faham kan guru kata apa ni? Kita sendiri pun kita tak percaya kita ada dosa. Apa dalil kita tak percaya kita ada dosa? Kita tak minta ampun pun. Kalau kita ada dosa, kalau kita betul buat salah, tuan-tuan, kita rasa kita buat something yang betul-betul salah, tuan-tuan, kita rasa apa? Rasa gelisah. Rasa macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak buat ni? Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Tha'labah bin Abdurrahman. Ini cerita dalam kitab. Ulama duk khilaf tentang kedudukan kisah ni saja, kita nak ambil pengajar. Tentang salih ala Syekh Muhammad. Ada kata maudhu', ada kata dhaif. Tha'labah bin Abdurrahman ni, tuan-tuan, dia duk khidmat dengan Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW suruh dia pergi ambil satu barang. Dia pun keluar pada rumah dia. Keluar pada rumah dia, tuan-tuan. Keluar pada rumah Nabi SAW. Dia lintas kat kawasan-kawasan rumah tu. Tiba-tiba dia sampai dekat satu kawasan rumah tu. Kain yang tutup pintu. Pintu tak ada pakai kain. Kain yang tutup pintu tu ditiup angin. Terselak kain tu, dia ternampak orang perempuan sedang mandi kat dalam tu. Ternampak. Bukan menampakkan. Dia boleh. Dia ternampak. Astaghfirullahalazim. Ternampak. Tuan-tuan, kalau kita lah, alhamdulillah, insyaAllah. Ternampak, tuan-tuan. Dia nampak. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan tahu tak, dia main takut tu, dia takut luar biasa. Sampai dia lari, dia dah lupa dah apa Nabi SAW suruh ni. Dia lari, dia pergi sembunyi kat dalam gua. Dia takut, ya Allah, macam mana sekali kalau malaikat Jibril pergi bagi tahu kat Nabi apa yang aku tengok tadi ni. Macam mana pula kalau turun ayat Quran nanti pasal aku, nanti orang akan baca sampai hari kiamat. Waktu tu kan buat silap sikit Allah ayat turun ayat Quran. Dia punya takut, tuan-tuan, dia gelisah sampai dia macam orang gila tu. Dia pergi duk tarik-tarik, habislah aku ni. Sampai berapa hari dia dalam gua tu dia tak keluar-keluar, tuan. Tu sebab tu Salih sahabat Anas bin Malik kata apa? Kami waktu tu zaman sahabat dah tak apa nak ada dah, tinggal zaman tabi'in. Dia kata kami zaman sahabat dulu ni, kalau terbuat dosa berasa macam duduk gunung nak timpa kami. Tapi zaman orang sekarang ni, bila? Zaman tabi'in tu. Sahabat pun duk ada lagi. Dia kata apa? Orang sekarang ni kalau buat dosa rasa macam ni, macam selai rambut dia. Tak rasa apa, ringan. Dalam riwayat Nabi SAW sebut macam lalat hingga di hidung lalu buat sini. Kita buat dosa lalat pun tak rasa, tuan-tuan. Relax, tak ada apa. Faham tak ni? Dia duduk dalam gua tu, dia takut. Sampai malaikat Jibril pergi beritahu kat Nabi. Dia kata, ada sahabat kamu yang sedang menangis dengan dosa-dosa dia apa. Kita baru perasan, mana? Tak apa. Panggil Sayyidina Umar, pergi cari sat. Dia pun pergi cari, tak jumpa. Jumpa ada orang duduk gembala kambing tanya. Kenapa ada orang ni macam ni muka dia? Kata, nampak. Kat mana dia duduk dalam gua tu? Kadang-kadang petang-petang dia turun, dia duduk tarik-tarik rambut dia. Kata, habislah aku ni. Macam orang gila dia kata. Dia pun naik atas, tengok orang tu duduk dalam berapa hari dah tak makan dengan lembik apa semua. Lepas tu dia kata apa?
Ni, jom balik. Rasulullah panggil. Oh, sudahlah, apa ayat Quran turun pasal aku dah apa. Dia takut dah. Nabi panggil aku pasal apa ni? Nabi dah tahu ke apa aku buat ni? Oh, tu dah takut. Tak tahulah, tapi Nabi kamu panggil balik. Nabi panggil kamu balik. Jom balik. Dia pun balik. Dia kata apa? Boleh tak aku nak jumpa Nabi? Aku nak masuk masjid tu waktu Nabi tengah semayang. Sebab dia malu nak jumpa Nabi. Dia sampai-sampai sungguh Nabi SAW tengah semayang. Tuan-tuan, elok habis waladhdallin amin. Nabi nak baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah takut lagi surah tu baca pasal dia. Akhirnya dia pengsan depan masjid. Lepas Nabi SAW semayang, Nabi SAW bagi tahu bagi sahabat kita tu ada seorang lelaki yang sedang pengsan depan masjid, pergi dia. Nabi SAW pun pergi pangku kepala dia kan. Dia jaga-jaga dia duduk atas paha Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah, saya ni dosa banyaklah, dosa besar sangatlah. Kata, kamu buat apa ni, pasal apa ni? Dosa saya besar sangatlah, besar sangatlah. Besar mana dosa kamu ni? Besar sangatlah. Okay, ternampak ya tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim. Para sahabat menilai dosa ni. Sampai ke tahap tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, mau tak aku ajarkan kepada kamu doa? Doa apa? Doa ni, Allah ampun dosa kamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Macam doa tu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah tu kan. Dia kata, tak, dosa saya lagi besar. Rasulullah lagi besar. Tak ada. Kamu syirik pada Allah? Tak syirik pada Allah. Allah akan ampunkan dosa kamu. Rasa lega sikit, balik rumah. Balik rumah lepas beberapa hari, orang beritahu kata dia tengah nazak. Nabi SAW pergi, dia wafat di sisi Nabi SAW. Waktu nak usung jenazah ada tu Nabi SAW jalan kedek. Jalan tu langkah kecil langkah. Sahabat kata pasal apa Rasulullah jalan kedek macam ni? Dia kata, kamu tak nampak apa aku nampak ni, malaikat berebut-rebut turun ni, kagum ni ada orang mati kerana takutkan dosa. Tuan-tuan, tu para sahabat. Kita tak rasa apa kan? Tak rasa dosa pun. Kalau kita rasa kita pernah buat dosa, apa kita buat? Kita menyesal lah. Kita akan takut lah. Faham tak? Astaghfirullahalazim. Ya Allah ampun dosa aku. Ya Allah ampun dosa. Nangis? Menangis tak pasal dosa? Siapa menangis semalam pasal dosa? Cuba angkat tangan. Confirm tak angkatnya? Tawaddak. Kan tunjuk ke orang. Tuan-tuan salih alaihi wasallam. Kita sendiri tahu mampu tak kita menangis dengan dosa? Tak mampu tuan-tuan, kita tak mampu. Tahu pasal apa? Pasal kita tak berasa berdosa walau kita tahu kata kita ada dosa. Tak boleh nak menangis. Waktu Sayyidina Abu Bakar kata menangislah, paksa menangis, buat-buat menangis kalau tak mampu menangis. Buat-buat, paksa diri untuk menangis. Ulama kata apa? Kalau menangis, keluar air mata ni, ambil air mata tu, sapu seluruh badan. Sebab dia akan menjadi pendinding kita pada neraka. Susah tuan nak menangis pasal kita tak berasa. Kita boleh menangis macam-macam benda. Barang hilang kita boleh menangis, anak kita sakit kita menangis, boleh menangis macam-macam. Pasal kita berasa. Dosa kita tak boleh menangis pasal kita tak berasa. Betul tak tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak ampun lah. Tak ampun pada Allah. Allah bagi kita lapang, Allah bagi kita tenang, Allah bagi kita rezeki tanpa kita sangka-sangka. Salli ala sayyidina Muhammad. Macam kisah Imam Ahmad saya pernah cerita. Imam Ahmad pergi terdorong nak pergi satu tempat, tiba-tiba dia sampai tempat tu. Salli ala Muhammad, pasal apalah duk teringat sangat nak main tempat ni. Dia main tempat tu, duduk kat dalam masjid. Jauh pergi, duduk kat masjid. Dah tak tahu nak pergi mana, duduk kat masjid. Bila duduk kat masjid, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah habis main isyak apa semua. Dah dia tak tahu, tak apalah duduk iktikaf dalam masjid ni, duduk iktikaf. Tiba-tiba main taksiat masjid. Syekh buat apa kat sini? Panggil syekh ni orang tua lah, panggilan orang tua. Syekh buat apa kat sini? Dia tak kenal tu Imam Ahmad. Dia kata, tak apa, saya nak duduk iktikaf dalam masjid. Tak boleh. Cengih untuk siap ni. Dia baru dilantik ataupun baru dapat allowance. Tak boleh. Duduk keluar. Dia pun keluar lah tuan-tuan. Duduk kat beranda masjid. Duduk sat, tok siap tu keluar pula. Syekh ni buat apa tau ni? Saya tak boleh duduk alam, tak apalah saya duduk kat luar. Luar pun tak boleh. Dahsyat tu. Tuan kena cari tok siap macam ni. Tuan-tuan, subhanallah. Dia duduk dekat luar tu lah. Tiba-tiba ada seorang lelaki jumpa dia. Syekh, pasal apa ni? Tak apalah, saya nak duduk masjid, tapi orang tak izin, tak apalah. Jujur ikut saya pergi rumah. Dia membawa lah pergi ke rumah. Duduk kat rumah dia. Dia kata, Syekh, tuan duduk sini, saya nak buat kerja saya. Sebab dia ni peniaga, dia orang buat roti.
Dia setiap kali dia masuk OT, astaghfirullahalazim, dia tarik wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia kagum, dia kata, hebat orang ni. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sampai Imam Ahmad tanya, berapa lama dah kamu duk buat amalan ni? Duk astaghfirullahalazim wa atubu ilaih ni berapa lama dah? 30 tahun dah. Semenjak saya mula berniaga ni sampai hari ni, saya tak pernah tinggal astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia kata, Ustaz Imam Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad, apa yang kamu dapat dengan kamu duduk istighfar ni? Kamu dapat apa? Dia kata, semua saya dapat. Apa saja yang saya minta, semua Allah bagi.